Saya tunjukkan slide sekejap bagi tuan-puan dapat lihat. So kita ada, ini saya dah terangkan tadi, tuan-puan dah baca, kita ada kolesterol baik dan kolesterol jahat tuan-puan. Dan kolesterol jahat ni, jahat ni, bahasa dia bad kolesterol lah. Bad kolesterol bunyi jahat ni macam jahat sungguh lah. Ada dua jenis. Bukan semua kolesterol jahat ni jahat sungguh. Dia ada nakal dia, satu nakal, satu ni jahat lah. Jahat. Nakal ni macam Sarip Dol nakal kan. Tuan-puan kau tengok cerita P.Ramlee, Sarip Dol nakal, mengorat siapa tuan-puan? Kan nama apa? So Sarip Dol nakal. Tapi kalau kata Saleh Kamil jahat, Saleh Kamil lah contoh. So kalau kata Sarip Dol ni naik basikal, dia akan pun menghimpit Cik Salmah kan, sampai jatuh basikal Cik Salmah ni kan. So ala-ala inilah, ala-ala kan. So ada dua jenis. So, satu Sarip Dol, satu Saleh Kamil tuan-tuan. Dan kita tahu Sarip Dol ni besar, jenis besar. Saleh Kamil kecil. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau sebaya saya lah, ataupun muda pada saya tengok cerita P.Ramlee, mungkinlah pernah tengok Saleh Kamil dan Sarip Dol. Kalau tak pernah, lepas ni kena tengoklah cerita P.Ramlee. Cerita P.Ramlee. Bukan Zaitun, Salmah. Kita punya Bidua Nita, penyanyi. Boleh bayang, kenal. Okey. Sarip Dol besar, Saleh Kamil kecil. Saleh Kamil ni Kasim Patalon dalam Tiga Abdul, misal kontok tu. Itu Saleh Kamil. Ditengoklah tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib. Kan? Yang kecil ni tuan-puan, ini yang bahaya. Yang besar Sarip Dol, dia nakal-nakal je, dia just simpit basikal, lepas tu dia tarik balik basikal kan, dia baik. Nakal-nakal. Yang bahaya ni adalah Saleh Kamil, sebab dia tukang penasihat 20%. Itu bahaya. 20%. Betul Tuan Nur Rabiah. Lepas ni boleh tengoklah. Dan punca kepada LDL kecil ni tuan-puan, LDL kecil ni punca dia daripada hydrogenated oil, minyak masak yang kita masak berulang kali tu, minyak yang ada dalam makanan yang datang daripada yang ada dalam margarine, hydrogenated oil kan, ada macam-macam lah makanan segera, semua ada hydrogenated oil. Saya tuan-tuan dan puan, saya pernah pergi ke satu kilang buat biskut yang terkenal di Malaysia. Saya tak boleh nak sebutlah nama, bahaya kan. Saya pergi sebab saya nak buat biskut raya untuk produk yang saya keluarkan, nak keluarkan biskut raya yang healthy. Jadi bila saya pergi, saya discuss dengan the owner dan sebagainya, dan saya tengoklah produk dia keluarkan ni, kalau tuan-puan pergi meratalah ada. Dia kata kedai runcit ada, supermarket ada dan sebagainya. Dan bila saya kata saya nak buat, saya nak ganti tepung, contohnya red velvet, kita ganti dengan tepung daripada beetroot. Tak pakai tepung biasa, letak pewarna, memang pewarna asal. Kan? Contohnya tart warna kuning tu, kita pakai tepung pumpkin. Kita tak pakai tepung biasa, letak warna. Jadi tart warna kuning, kita pakai tepung pumpkin, dan tepung tu lah bagi warna kuning, dan tepung tu lah bagi sihat pada kita. Contoh, so bila kita pergi sana nak buat perbincangan, formulasi kita nak bagi, dia orang buat, dan bila sembang-sembang ni tentang produk yang dia dah keluarkan, semua tuan-tuan dan puan, produk dia kalau tengok kat belakang memang ada hydrogenated oil, dan dia pun sendiri bagi tahu, mengaku bahawa produk yang dia keluarkan dalam bahasa kasarnya adalah yang dikatakan makanan tu adalah sampah. Walaupun dikatakan sebagai butter cookies, tapi tak ada butter langsung digunakan hydrogenated oil yang taste flavor dia adalah butter. Itu tuan-puan. So